Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali. So, lama tak bersiaran So, tak apa. Okay, ada masalah lah. Ada masalah yang tertentu. So, minta maaf lah lambat sikit keluar video. So, hari ni kita sambung berkenaan dengan investment portfolio lagi. So, sebelum ni kita tengok berkenaan dengan equity. So, hari ni kita akan tengok berkenaan dengan bonds. So, bond ni adalah salah satu long term financing sumber kewangan syarikat yang mana dia alternatif lah kepada equity. So, kenapa setengah syarikat tu lebih prefer issue bond? Bond ni sebenarnya hutang. Kita berhutang dengan masyarakat. So, syarikat perlukan fund untuk bina kilang, untuk modal syarikat. So, sama ada dia boleh issue equity ataupun dia boleh issue bond. So, dia berhutang. So, issue bond ni, siapa boleh beli bond orang awam boleh beli bond tersebut. So, bila orang awam tu beli bond tersebut, automatically syarikat berhutang dengan orang tersebut lah. So, bond ni normally dia punya par value adalah RM1,000 normally. Sebab kadang-kadang ada juga yang dia lain nilai dia. Kalau dekat negara lain ada yang nilai lain. Tapi dekat Malaysia ni normally RM1,000. Okay, so siapa-siapa yang beli satu bond yang mana nilai dia RM1,000 dengan syarikat tersebut, kalau dia beli satu bond, maknanya company tu berhutang RM1,000 dengan orang tersebut. Right? Kalau dia beli dua bond, maknanya company berhutang RM2,000 dengan orang tersebut. So, itu adalah konsep bond. Okay, bond ni in term of dia punya pembayaran kepada investors adalah dalam bentuk kupon ataupun interest rate lah. So, bila berhutang kena bayar interest rate. So, syarikat akan bayar interest rate kepada bondholder, siapa-siapa yang beli bond tu lah. Okay, so kupon untuk bond tersebut adalah fix. For example, par value dia 1,000 and then coupon dia 10% per year. Okay, which mean company need to pay coupon for bondholder 10% daripada RM1,000 tersebut, which is RM100 per year. RM100 kepada bondholder setiap tahun. Okay, so dia depends on maturity bond tersebut lah. Kalau maturity dia 10 tahun, maknanya every year selama 10 tahun, company kena bayar kepada bondholder RM100 every year. Cuma yang special berkenaan dengan bond ni berbanding dengan pinjaman yang lain. So, bond ni dia punya principal ataupun hutang yang asal RM1,000 tu akan dibayar bila mature. Maknanya pada tahun yang ke-10 tadi. Pada tahun yang ke-10 barulah dia pulangkan balik RM1,000 tu dekat investor ataupun bondholder. Alright? So, itu adalah konsep bond. Dia lain dengan pinjaman yang lain. Okay, so apa yang kita tengok? So, kita takkan tengok semua, banyak sangat ni. So, slide pun rasanya lebih kurang ada 50 lebih, banyak sangat slide. So, kita akan fokus yang penting sajalah. Okay, so yang pertama sekali kita nak tengok bond valuation. Okay, so bond ni dia boleh berpindah tangan. Maknanya kalau saya beli bond dengan syarikat tersebut, kalau saya dah tak nak dah bond tersebut, saya boleh jual kepada orang lain. Okey, jual tu nilai dia berapa? Yang ni kita akan tengok valuation. So, kita beli dengan RM1,000, mungkin kita jual lebih mahal daripada RM1,000 ataupun kita jual lebih murah daripada RM1,000, bergantung kepada keadaan semasa. So, itu adalah bond valuation. Okey, even though kalau you nak beli sekalipun bond yang sudah sedia ada dalam pasaran, so maknanya harga tu you kena tengoklah dekat Bursa Malaysia. So dia pun sama dengan equity, diniagakan dekat Bursa Malaysia. Diniagakan dekat Bursa Malaysia. Okey, so ini adalah konsep dia. Tadi saya dah cerita dengan detail lah, which is dia punya pembayaran kupon tu sama every year selama beberapa tahun lah, depends on maturity. Alright, so sebenarnya kupon yang kita terima every year daripada company itu adalah annuity, right? Annuity punya konsep, which is C divided by 2 divided by 1 plus I divided by 2 tu adalah annuity, present value kepada annuity yang kita terima every year, plus dengan principal. Principal tu sebenarnya adalah yang 1,000 tu lah yang akan kita terima balik bila tahun yang terakhir. Right? Kalau kita beli satu bond, maknanya principal dia RM1,000 sajalah. And then divided by dia punya
apa ni, 1 plus I divided by 2 tu adalah dia punya present value lah, present value. So yang belah kiri tu C divided by 2 semua tu, itu adalah annuity punya present value, and then P divided by 1 plus I divided by 2 kuasa 2M tu, itu adalah present value kepada kita punya principal. Alright, so yang ni agak complicated sedikit, tapi sebenarnya kalau dari segi konsepnya sebenarnya senang sajalah. Okay, so this one is present value model. Kita bawa nilai yang kita akan terima pada masa akan datang berkenaan dengan bond tersebut. So kita bawa kepada nilai sekarang. So nilai dia tu berapa? Right. Okay, cuma ada satu masalah kat sini berkenaan dengan I. Okay, so I tu adalah discounted punya interest. Kita nak tentukan I tu berapa. Ini adalah persoalan yang paling besar dalam bond. Alright, I ni sebenarnya adalah required rate of return by investor. Right, required rate of return by investor. So, yang ni bergantung kepada orang tersebut lah. Kalau dia rasa I tu dia boleh dapat 10% every year, so sama lah akan dengan kupon. Okay. Ada I yang lebih tinggi daripada kupon, ada I yang lebih rendah daripada kupon. Right. Required rate of return ni sebenarnya adalah apa yang investor mahu. Apa yang investor mahu. Alright, so kalau investor mahu interest rate tu, dia punya kemahuan tu lebih tinggi daripada kupon, maknanya bond tersebut tidak memuaskan hati pelabur tersebut. Right, which is dia nak, contoh kupon 10% tapi dia nak 12%. Investor nak 12% tapi kupon tersebut bond tersebut bagi kupon 10% sahaja. So maknanya kupon tu lebih rendah daripada apa yang kita nak. So normally, bukan normally, memang fix lah kalau buat calculation pun. So bila I tu lebih tinggi daripada kupon, maknanya harga bond tersebut, PM tu, price, M tu tak pastilah, market price lah kot. Market price untuk bond tersebut biasanya akan jadi lebih rendah daripada par value dia. Sebabnya bond tersebut tidak memuaskan hati pelabur. So harga dijual dengan lebih rendah lah. So obviously harga dia akan lebih rendah daripada par value. Dan sebaliknya, jika I itu lebih rendah daripada kupon, kita nak 8% je, tapi bond tersebut bagi 10% kupon, maknanya dia bagi lebih daripada apa yang kita nak lah. So maknanya bond tersebut ni bagus untuk pelabur tersebut. So biasanya untuk I yang lebih rendah daripada kupon ni, harga dia akan melangkau dia punya par value. Maknanya harga dia akan jadi lebih mahal lah. Sebab dia permintaan banyak kan. Sebabnya kupon dia tinggi berbanding dengan required rate of return. Alright. Okay. Berkenaan dengan required rate of return tu, kita akan discuss dengan detail sekejap lagi. Okay. So, untuk model ni, sebenarnya ini adalah untuk semi annual punya coupon payment lah, which is that's why divided by 2. Kalau semi annual ni maknanya dia bagi kupon tu twice a year, maknanya setiap 6 bulan dia akan bagi, so that's why ada divided by 2 tu. Right. Okay, kalau bond tersebut dia cakap bagi kupon in term of quarterly, so you kena bagi 4 lah, maknanya dia bagi setiap 3 bulan, right? 3 bulan bagi kupon, 3 bulan bagi kupon, so divided by 4 lah. Sebab kupon ni biasanya dia mention based on yearly basis. So 10% tu kena divided by 2. So 5% untuk first 6 month. And then another 5% for another second punya 6 month. Alright? So yang ni complicated lah sedikit. So hopefully boleh bear in mind lah. Tapi bond yang bayar secara monthly memang jarang lah. Tak pernah jumpa lagi lah setakat ni. So yang normal dia adalah annually, semi-annually dengan quarterly payment, coupon payment. Okay, so yang ni saya dah bincang tadi. Mana tadi? Okay, this one. So kalau yield tu maksudnya sama dengan I tadi lah, ataupun kita punya required rate of return. Kalau required rate of return lebih rendah daripada coupon rate, so harga dia akan lebih tinggi lah. Sebab kita nak rendah, coupon bagi tinggi, so harga dia akan tinggi. Manakala sebaliknya lah, kalau yield lebih tinggi daripada coupon rate, yang kita nak lebih tinggi daripada yang dijanjikan oleh bond tersebut, maknanya harga dia akan jatuh less than par value. Normally less than 1,000 lah.
Okay, so this is contoh lah. Ni example yang paling senang lah. Kita nak tengok. Price yield relationship for 20 year. 8% kupon. So, bond tersebut janjikan kupon sebanyak 8% selama 20 tahun. Right? Yang mana par value dia 1000. So, kalau tengok. Kalau kita punya required rate of return 2% only. So, jarang berlaku ni. 2% je required rate of return kita ni. So, tak logik lah. Rendah sangat ke apa yang kita nak kan. So, maknanya harga dia akan jadi hampir 2 kali ganda dengan par value dia. Daripada 1000 jadi 1985, right? Harga dia mahal ni. Sebab kita nak sikit je. Tapi bond tersebut janjikan 8%. Banyak sangat. Okay. Kalau required rate of return 4%, kita punya pelabur ni nak 4%, so harga dia akan jadi 1500. So 4% ni still lebih rendah daripada 8% lah. Okay, same goes to 6%, which is still lagi more than 1000. And then 8%. Kalau kita punya required rate of return sama dengan apa yang dijanjikan oleh bond tu, kita nak 8%, kupon daripada bond tersebut pun 8% juga. So harga dia akan sama dengan par value, which is 1000 juga. And then kalau required rate of return tu meningkat lagi 10%, 12%, 14%, 60%, harga dia akan makin jatuh. Right? Sebabnya bila required rate of kita makin tinggi, harga dia makin jatuh. Okay? So sebenarnya required rate of return tu, required yield tu, dia tu sebenarnya bukannya tetap. Setiap pelabur ni lain dia punya required rate of return. Macam saya mungkin saya nak 8%. Kalau saya tanya you all, mungkin you all kata nak lebih tinggi lagi, 10%. So bergantung kepada pelabur masing-masing. Right? Pelabur masing-masing dia punya required rate of return tu berapa. Okay. That's why yang bahagian required yield ni, you kena calculate depends on you punya preference lah. You punya required rate of return tu berapa. Okay. This one is the yield model, sama je dengan rumus yang earlier. Okay, so ni adalah term-term yang biasa digunakan pakai, nominal yield apa semua. So saya sebenarnya dah cerita detail berkenaan dengan bond tadi sebenarnya. So hopefully dah clear lah berkenaan dengan bond. Okay, saya nak cerita, yield to call ni jika kita beli bond tersebut less than kita punya, bukan kita beli daripada company lah, kita beli daripada Bursa Malaysia, so kita kena calculate yield to call. Yield to call ni sebenarnya berkenaan dengan bila bond tersebut akan dipanggil balik. Satu ciri bond ni, setengah bond dia ada callable punya features. Callable ni maksud dia syarikat boleh panggil balik bond tersebut walaupun bond tersebut belum sampai lagi dia punya maturity. Contohnya dalam perjanjian cakap maturity tu 10%, 10 pula. 10 years, tapi dah sampai 5 tahun tiba-tiba company rasa tak nak berhutang dah, dia nak settlekan hutang dia. So dia boleh call balik bond tersebut, panggil balik yang mana yang telah terjual, bond yang telah terjual tu. So dia boleh settlekan hutang awal. So bila kita nak beli bond, kena tengok dulu sama ada dia ada callable punya features or not. Right, callable features or not. So yang ni depends lah. So depends on bond. Tapi ada bond yang tak ada callable features pun ada juga. So kalau tak ada callable features tu, maknanya you kena tunggu sampai dia mature lah untuk dapatkan balik you punya principal. Tak pun you boleh jual kan. Kalau rasa dah tak nak pegang bond tersebut, boleh jual dekat Bursa Malaysia. Okay, so yang ni tak ada apa, calculation. Okay, so this one, what determines the interest rate? So sebenarnya interest rate ni yang required rate of return tadi lah. Sebab kupon ni dia fix, dia takkan berubah. Kalau bond cakap kupon dia 10%, maknanya 10% sampai dia maturity. Dia takkan berubah, takkan naik jadi 12, takkan turun jadi 8, tak. Dia kekal dengan 10% dia punya kupon. Cuma kita punya required rate of return, kita punya pelabur punya kehendak tu lah, interest. Yang tu dia bergantung. So kat sini dia ada mention. So dia bahagi kepada dua secara umum lah. Yang pertama, effect of economic factors. So economic factors di sekeliling kita sekarang ni memang akan mempengaruhi kita punya required rate of return. So real growth rate, tightness or ease of capital market, right?
So kadang-kadang kita jagalah kita nak melabur dalam equity ke ataupun kita nak melabur dalam bond. So yang tu agak depend lah, ada masa sesuai kita labur dalam bond, ada masa yang sesuai kita labur dalam saham, right? Okay, and then inflation, obviously inflation akan mempengaruhi kita punya required rate of return. Kalau inflation naik, biasanya kita punya required rate of return pun akan naik bersama. Okay, and then supply and demand of loanable funds. Yang ni pun memanglah dia akan mempengaruhi ya. So yang ni basic ekonomi lah. Kalau supply banyak sangat, bond ni banyak sangat dalam market, so biasanya harga dia akan jatuh. Kita punya required rate of return pun tak tinggi lah. Okay, and then demand lah, permintaan. So kalau interest tengah jatuh, kita punya required rate of return pun rendah, biasanya demand for bond ni akan jadi tinggi. Kenapa? Setengah orang ni dia prefer bond berbanding dengan equity. Kenapa? Sebab bond ni dia fix, dia punya coupon payment tu fix, menyebabkan orang lebih suka. And then lagi satu, dia lebih selamat lah berbanding dengan equity. Okay, kenapa dia lebih selamat? Sebabnya bond ni, macam mana nak cakap, dia mandatory bagi syarikat, maknanya dia kena bayar. Company untung ke, company rugi ke, kupon kepada bondholder tetap kena bayar. Tak sama macam dividen untuk equity ataupun untuk saham. Dividen untuk saham bergantung kepada keuntungan syarikat. And then satu lagi bergantung kepada dividen polisi syarikat. Kalau dividen polisi cakap okay 10% je kita bayar dividen daripada jumlah keuntungan kita, so still kita akan dapat sikit dividen. Baik. So setengah orang dia tak nak jaga dengan benda ni, so dia akan prefer bond lah. Okay. Okay, impact of bond characteristic. Yang ni required rate of return pun akan ditentukan oleh ciri-ciri bond tersebut juga. Yang pertama, credit quality. Every bond ni dia panggil sebagai credit quality lah, ataupun dia punya rating. Rating. Ada bond yang dia macam rating lah. Ada bond yang bagus, ada bond yang tak bagus. Okay, so bagaimana dia rating? Ada dua agensi kat Malaysia ni yang bagi rating kepada bond ni. Yang pertama adalah RAM, Rating Agency Malaysia. Yang kedua adalah MARC, Malaysia Agency Rating Corporation. So dua agensi ni tugas dia untuk bagi rating. Dia akan bagi tahu sama ada okay bond ni bagus ke tak bagus. Right. So rating ni untuk dua agensi ni kadang-kadang dia lain. Right. Tapi yang commonnya, kalau yang bond yang paling bagus ataupun macam mana kita nak cakap bond tu bagus, sebenarnya bergantung kepada syarikat. Syarikat tu, kalau syarikat tu perform well, dia punya cash flow bagus, dia punya everything berkenaan dengan financial is perfect, so biasanya dia akan dapat rating yang tinggi. So rating yang tinggi ni biasanya adalah AAA lah, yang paling tinggi lah tu. So kita ada AAA, double A, single A, kita ada triple B, double B, single C, single B, and then kita ada C, kita ada D. C dengan D tu macam dia ada risiko untuk tak bayarlah kupon. C dengan D. D tu default lah. D tu memang dah tak bayar lah, confirm tak bayar kalau D. Okay, kalau A dengan B tu okay lagi lah kot. A dengan B okay. C dengan D tu dah tak okay lah tu. Dia high tendency untuk default lah. Okay, and then satu lagi required rate of return ni bergantung kepada maturity bond tersebut. Kalau maturity dia tu dah hampir sangat, contohnya 2 tahun, 3 tahun lagi dia nak mature, biasanya dia tak menjejaskan sangat lah. Tak ada terjejas sangat. Tapi kalau maturity tu still longer, ataupun 20 tahun, mungkin 15 tahun, so lama lagi dia nak mature, so yang tu still lagi mungkin ada pergerakan dalam masa tu lah. Okay, and then indenture provision, for example, callable features tadi. Okay, dia ada ciri-ciri tertentu, right? Mungkin ada yang floating punya kupon, saya tak pasti. Dan bergantung pada ciri-ciri bond tersebut lah. Okay, and then foreign bond risk, yang ni bond daripada luar negara. Bond daripada luar negara memang banyak lagi peranan dia lah. For example, yang paling utama adalah foreign exchange. So foreign exchange ni dia akan memberi kesan lah untuk valuate bond tersebut. Right. Dah lah kita kena nilai bergantung kepada kita punya required rate of return. And then satu lagi kena bergantung kepada foreign exchange. Mata wang kita berbanding dengan negara yang kita nak beli bond tu lah. Okay. Okay, so bond ni dia
dia quite complicated, tapi at the same time untuk calculation dia quite easy lah, dia straightforward je, right? Kupon tu bayar every year, kan, and then sampai maturity pulang balik duit, macam tu sahaja. Okay, so itu sahaja daripada saya untuk bond ni. Okay, so boleh baca lah yang lain. Yang ni pergerakan harga dia lah, harga dia, pergerakan dia. So ada yang harga makin menaik, ada harga yang makin menurun, ada yang harga mendatar. So boleh tengok lah, boleh tengok sampai habis lah berkenaan dengan bond. Okay, so saya rasa itu saja untuk bahagian bond ni. Okay, so hopefully you kena faham konsep bond tersebut. Bond konsep dia tu agak simple lah, tapi at the same time dia punya calculation tu quite technical sedikit. Okay, so apa-apa hal boleh contact saya balik untuk berkenaan dengan bond ni. So bond ni memang pilihan kepada pelabur, pilihan yang utama. Oh, satu lagi saya lupa nak bagi tahu, bond ni dia ada konvensional. Yang saya tunjuk tadi adalah konvensional punya bond, yang mana bond yang biasa lah. Tapi dari sudut Islamik, sebenarnya dia ada unsur riba lah, disebabkan oleh dia punya kupon tu dibayar bergantung kepada tidak, dia mandatory, right? Dia mandatory untuk bayar kupon, so that's why dia akan jadi riba lah. Company untung ke, company rugi ke, tetap kena bayar kupon. Okay, so that's all from me for today. Anything else, so please contact me lah berkenaan dengan bond tersebut. Okay, so billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.